Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi kita dalam slide seterusnya, chapter 4, iaitu rock laboratory test. Okay, laboratory testing of rock, di mana dia akan cover kepada dua topik. 4.1 describe rock laboratory test and 4.2 rock laboratory testing. Okey, untuk fasa ini, untuk topik sebelum ini kita hanya bercerita pasal soil. Chapter 2, chapter 3. Apa testing, kategori menggunakan alat, machinery, bahan-bahan yang digunakan untuk mengkaji strength atau testing kepada soil. Tetapi untuk kali ini kita akan bercerita pasal rock. Okey. Dalam learning outcome ni, dalam situasi ini kita akan fahamkan bagaimana kita menceritakan. You dapat ceritakan balik how describe the rock laboratory test. You can describe the rock laboratory test. You boleh bercerita balik apa metod yang digunakan untuk cari testing of rock ni. Kedua, you boleh bezakan, differentiate of destructive and non-destructive test. Kita akan belajar term ni nanti. Kita selepas itu juga, you at the end of this class juga ataupun this slide, you boleh cerita pasal 5 testing method of NDT. Okay. Introduction ini kalau tak lain tak bukan ni memang bercerita kejadian rock. Rock adalah satu data yang diguna ataupun support sebagai satu support data untuk membantu kepada construction contoh. Dalam pembinaan ataupun dalam data-data yang sebelum ni contoh kita ada buat untuk soil, sebenarnya dalam soil profile itu juga, dalam soil profile di sini, soil profile di bawah tanah ini dia ada bercampur. Soil ada, rock ada. Jadi kat sini bila you nak bina rumah, nak bina bangunan-bangunan, you buat construction. Dalam construction ni soil profile ini diambil kira. Rock profile pun diambil kira. Jadi bila dia ambil kira, maksudnya dia perlukan testing. Jadi bila perlukan testing seperti mana design-design itu, kita akan masukkan data-data. Apa data yang kita nak, kita akan ada ataupun cari untuk buat testing ni. Jadi untuk rock ini, pastinya dia digunakan untuk projek-projek yang besar seperti tunnel, dam, rock slope and underground cavern. Jadi bila dia memerlukan testing yang bawah tanah, yang depth yang sangat tinggi, kita memerlukan testing yang begitu strong lah untuk dapatkan parameter tersebut. Okey, dekat describe of rock ni, rock ini adalah natural. Dia natural. Dia bukan kejadian yang kita susun dia cantik-cantik. Kita jadikan dia benda yang keras. Bukan. Dia adalah naturally yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Rock itu kejadian asal dia adalah untuk salah satu makhluknya juga, salah satu benda yang ada di muka bumi. Contohnya Gunung Ganang, Bukit Bukau, itu ada rock. Dan rock juga dia ada dia punya origin. Dia dah belajar dekat geotech. Di mana rock kita ada three type of rock, yakni igneous rock, sedimentary rock dan juga metamorphic rock. Itu asal maksud daripada penceritaannya. Dan you all boleh recall balik berkaitan 3 jenis batu inilah. For artificial, dia berbeza dengan konkrit. Dia berbeza dengan konkrit kerana konkrit ni hasil kekerasan dia, hasil strength dia, hasil ujian dia ada dah mix daripada air batu pasir. Jadi bila air batu pasir yang dia mix itu, dia akan membentukkan satu kekerasan kepada strength. Dia bagi strength yang durability yang hebat kepada konkrit tersebut. Berbeza dengan rock. Rock adalah bergantung kepada jenis dia, bergantung kepada application dia, bergantung kepada kat mana dia berada. Origin dia. Contoh dekat igneous rock, kita faham dia adalah batu yang paling keras di mana strength dia sangat tinggi. Berbeza juga dengan sedimentary dan paling lemah strength untuk rock adalah metamorphic. Nak dikomparekan kepada soil. Okay?
Similar to soil. Similar to soil. Dia tak nampak kat sikit sini. Similar to soil, rock used to construction material as a fulfill the value of design construction. Data-data rock ini juga diperlukan dalam sesuatu design untuk buat construction. Okay. Rock names and classification. Macam saya cakap tadi lah, you dah ada igneous. Kegunaan igneous, classificationnya sesuai dekat mana, berapa strength dia. Semua itu dah dicerita dalam geologi, dalam geotech. Jadi ia adalah benda yang natural. Jadi kita tak boleh do testing untuk dapatkan design yang sesuai dengan construction yang kita pilih tu. Okay, rock testing sebelum ini dia bukanlah satu topik yang hebat untuk kita bincangkan, tetapi dia satu topik yang kita perlu tahu supaya kita tahu bila dalam sesuatu design yang melibatkan foundation ataupun asas tapak kepada sesuatu bangunan, bukan soil semata-mata, bukan jenis tanah semata-mata di bawah subsurface itu, tetapi rock itu pun memainkan peranan yang penting. You kena tahu di bawah tanah ni surface, kat atas ni you nak buat bangunan tinggi. So dekat sini ni dia ada karakteristik tanah. Ada kes, ada kawasan yang boleh dikatakan majoriti 80% adalah batu. Boleh dikatakan juga satu kawasan itu majoriti, bukan majoriti, dia hanyalah minoriti 10%. Dia tetap tak kira dia 80% ke 10% ke kedudukan rock dalam surface foundation tu, dia tetap diambil kira untuk tahu jenis dia punya strength tu. Nak tahu parameter dia. Jangan pula ada 10% batu kat bawah tu, kira dah okey lah tu, kita tahu kan batu tu dia jenis kuat. Tak boleh. Setiap batu kita kena kenal pasti nama, kita kena pasti classification, baru kita boleh tengok strength. Kadang-kadang ada juga strength ni bila kita dapat, kita tahu jenis asal batu ni datangnya daripada mana. Daripada igneous ke, daripada sedimentary ke. Okay. Rock properties parameter. Macam saya cakap tadi, kita nak dapatkan data. So daripada data ni baru kita boleh masukkan dalam design. Bila masukkan dalam design baru kita boleh construct. Dia tak boleh construct semata-mata bergantung kepada data soil saja. Dia mesti ada data soil dan juga data rock, iaitu data yang ada apa sahaja di bawah tanah. So apa properties dia? Yang pertama dia berkaitan dengan compressive strength. Dia berkaitan dengan compressive strength. Data ini diperlukan untuk buat design. 1. Compressive strength. 2. Elastic constant. 3. Shear strength shear strength of discontinuity. Okay, types of strength. Type of strength ni dia ada banyak. Bila kata nak parameter apa yang kita kena ada. Kita ada strength, kekuatan yang kita boleh bezakan. Jenis-jenisnya ni berdasarkan rock material dengan rock mass. Rock material dan juga rock mass. Jenis-jenis batu yang macam mana. Okay, pertama, ini you kena hafal juga types ni. Yang pertama kita ada shear strength. Shear strength biasanya kita akan dapat result tu daripada mana? Kita akan dapat result tu daripada slope, underground excavation dan juga foundation. Yang kedua, kita ada strength melalui tensile. Regangan. Tensile strength ini biasanya kita akan dapat data daripada foundation, shape and size of an underground excavation. Bila kita nak cari shape and size of underground excavation. Yang ketiga, compressive strength. Kita dapat dia daripada slope, foundation, size of underground excavation. Okay, slide saya tak termasuk sikit kat bawah ini. Jadi bila you dah ada
yang ketiga tu compressive strength, dia ada juga combination of compressive and tensile strength. Saya punya slide tak termasuk satu ni. Dia adalah yang keempat, compressive strength and tensile strength. Okay. Type of rock testing, dia ada dua jenis rock testing. Sama ada in situ test ataupun tensile strength. Okey, dekat sini bila kita kata in situ, you dah faham kan in situ kan? In situ maksudnya kita terus buat di situ. Jadi kalau kita buat pula dekat lab, kita dapat nilai lain. So ada dua perbezaan dekat sini. Ini adalah differentiate of in situ test and tensile strength. Jadi untuk in situ test kita buat dekat padang, dekat tapak. Buat dekat tapak, kita buat plate bearing test, full scale, shear test, strip test, stress distribution. Tetapi kalau kita buat balik ke lab, ini tensile strength yang kita dapat ini, kita buat apa? Compression test, shear test, strip test, fatigue and dynamic load test. Okay. Type of testing method, prosedur dia ada pula cara-cara, prosedur and method dia. Dia ada dua cara untuk buat test-test yang slide sebelum tu. Dia ada secara direct ataupun secara indirect. Okay. Direct test dia akan bagi strength test. Tapi indirect test dia akan bagi dalam bentuk index. Apa itu? Dia adalah for laboratory testing. Untuk laboratory testing, ini kita panggil, kita bawa balik sampel kepada lab. Intake of rock, the effect of the specimen size and scale of rock mass discontinuity. Laboratory data must be evaluated and correctly. Ini antara data yang kita nak untuk bawa balik ke lab. Bending planes, mineral arrangement, joint and crack. There are 5 testing of non-destructive method. Non-direct test. Dia ada 5. Tadi kan saya suruh kan ni CLO yang ke. Dia ada yang pertama, testing of NDT. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Point load test, Smith hammer test, leg durability, Brazilian test dan juga seismic velocity by using the Pundit test. Okay, yang ini kita ada point load test, saya adalah boleh tunjuk tetapi tak boleh nak guna sebab kita masih dalam proses penyelenggaraan. InsyaAllah kalau ada praktikal kita akan buat. Kita ada rebound, ini pun kita buat. Kita ada slack, ini pun kita akan buat. Ini pun kita ada, kita akan buat. Kalau kita dapat faham secara praktikal, dia akan jadi lebih seronok. Okay. Advantage of non-destructive test. Ini adalah non-destructive test. Bila saya tanya, okay, you dah buat NDT. NDT adalah non-destructive test. Okay. Easy and cheaper. Mudah dan juga murah. Instruments are portable and easy to handle. Boleh portable dan juga easy to handle. Conduct by irregular sample and rock surface. Boleh dikonduct pada bentuk surface yang bermacam-macam rupa. Bukan space pada tanah rata sahaja. Some tests allow sample to be reused for other tests. Test NDT ni pula, dia akan bagi contoh. Kan kita banyak test tadi kat situ kan. Dalam slide sebelum ni kita ada banyak test. Dalam satu test ni, bila you buat NDT test, dalam test-test ni, you hanya boleh buat dalam satu sampel sahaja. Sebab apa? Test ini tidak mengganggu. Dia tidak memberi kesan kepada sampel karakteristik rock tersebut. Dia tak akan bagi kesan. Sebab tu dia boleh guna kepada test yang lain. Di advantage dia biasalah bila ada baik mesti ada buruknya. Strength of the rock material measured numerically. Strength of the rock is measured numerically. Maksudnya kita kena kira.
Strength value obtained is less accurate. Strength mungkin kita dapat dia kurang accurate. Tetapi kalau kita buat destructive test on the spot, kita akan dapat result di mana dia tak perlukan numerically. Dan strength dia terus accurate. Itu ada dua kelemahan dia kat situ. Okay, this is a direct test. Tadi NDT, non-direct test. Ini adalah direct test. Direct test ni dia banyak menghancurkan sampel sikit lah. Dia banyak memberi kesan ataupun efek kepada itu antara advantage dia. Tetapi untuk, itu adalah di antara disadvantage dia. Tetapi untuk advantage dia, required the sample preparation, size and shape. Maksudnya dia kena tahu rupa bentuk tempat kawasan tersebut. Rock sample usually test until failure to give their strength value directly. Sebab apa dia jadi direct test? Dia jadi destructive test sebab kita buat kira hancur terus. Sebab kita nak strength dia, kita tak ada kontrol-kontrol dah. Buat hentam-hentak dia sampailah dia dapat failure. Equipment use biasanya kompleks dan juga expensive serta bulky. Jadi dia memerlukan mesin yang besar, kos yang tinggi, semua khidmat yang tinggi, sewa beli yang tinggi untuk dapatkan dia punya result. Destructive ni dia heavy sikit. Type of rock test parameter kita boleh check juga permeability test. Deformation modulus of elasticity and portion ratio. Ini kita jumpa dah masa chapter 3 kan, insyaAllah. Unconfined compression test and trial compression test. Itu salah satu untuk kira permeability test. Shear test on discontinuity planes. Kita buat shear test discontinuity. So, apa yang boleh saya sampaikan dekat sini, 4.1 pengenalan dia adalah bercerita berkaitan dengan rock. Kenapa rock perlu juga di testing? Rock perlu di testing untuk support ataupun accomplish data untuk buat design. Selepas buat design, kita nak construct bangunan tinggi. So, data of rock ini juga penting. Rock kita tahu dia mewakili untuk cari strength. Okay, dia ada 4 strength tadi. Strength, shear strength, tensile strength, compressive strength dan juga compressive tensile strength. Jadi, bila dekat sini you buat compressive tensile strength tu, you dapat bezakan dia kepada 4 benda tu lah. Bergantung. Dan juga dia ada 2 kaedah untuk buat strength ini. Untuk cari antara kaedah yang kita buat ialah direct test iaitu destructive test. Direct maksudnya terus buat di in situ, tapak bina. Di indirect test dia buat di lab. Dia ambil sampel buat balik di lab. Kita panggil non-destructive test. Dalam non-destructive test ni ada 5 test seperti yang dinyatakan tadi. 5 test ini dia boleh menggunakan sampel yang sama. Sebab sampel-sampel tu tidak efek kepada dia punya perubahan karakteristik. Tetapi untuk destructive test, sampel dia guna sekali, buat sekali dalam satu metode tu, dia kira habis terus. Tetapi nak daripada segi kevaluan, ke data yang mana lagi tinggi, yang mana lagi accurate, dia more to the destructive test. Okay, that's all untuk 4.1. Kita jumpa untuk slide 4.2. Thank you.